أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Sungai Lang Baru. Yang dihormati juga para pemimpin masyarakat, Tok Ketua Kampung kita, Tok Tajri, pengurusi taman yang berada dalam kampung ini. Seterusnya para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah atas rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita niatkan i'tikaf di dalam rumah Allah ini dalam masa yang sama. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini dapat meningkatkan sedikit kefahaman kita berkaitan tentang faraid. Dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam salah satu taman-taman syurga yang dijanjikan oleh Nabi SAW, yang mana kata Nabi, mafhumnya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, dan menjadi amalan kita ketika bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, yang mana ketika itu masing-masing membawa amalan masing-masing dalam keadaan ketakutan, tak fikir orang lain lagi dah, mikir tentang diri sendiri, banyak mana amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid, muka surat yang ke-19. Bulan lepas alhamdulillah saya dapat kitab Faham Faraid ini dalam bentuk PDF. Penulisnya ni sebenarnya sahabat saya, Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Kami mengaji faraid dari guru yang sama, daripada almarhum Ustaz Muhammad Jabal Alam Shah, atau dikenali dengan Ustaz Jabal An di Mesir. Cuma beliau ini lebih advance lah, balik-balik Mesir, dia buka kelas, dia buka bengkel dan sebagainya. Jadi boleh lihat Facebook dia, Hilmi Hanis bin Muhammad. Banyak yang dikongsikan, dan dia buka bengkel-bengkel. Antara bengkel yang bagi saya kira saya kagum, iaitu bengkel untuk menggunakan Excel bagi menyelesaikan masalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, masalah kematian bertingkat. Masalah kematian bertingkat maksudnya harta tersebut tidak diagihkan kepada waris pada waktu yang sepatutnya. Diagihkan pada sekarang contoh, tetapi harta itu sepatutnya diagihkan kepada generasi 5 ke 6 sebelum dia. Banyak berlaku. Tanah ada tak? Ada. Bila kata ada. Tapi nama siapa? Nama tak tahu, tak kenal dah. Nama atas kepada atas kepada atas kepada atas.
Ini masalah yang berlaku di kalangan masyarakat kita, lambat untuk menguruskan pusaka. Ini antara hikmah kenapa Islam menganjurkan ataupun menuntut supaya kita segerakan urusan faraid. Sebab banyak yang berlaku emosi bertentangan dengan syariat. Bagaimana yang dikatakan emosi bertentangan dengan syariat? Sebab kita tak faham tentang faraid. Kita tahu hukum faraid adalah wajib, faridatan minallah, nasiban mafruḍah. Tetapi kita tak tahu bila kita mati di kalangan ahli waris kita, siapa yang dapat dan berapa mereka dapat. Berlakunya pertentangan antara emosi dan syariat. Saya bagi satu contoh. Seorang wanita berkahwin dengan lelaki yang bukan warga negara, yang mungkin di kalangan wali atau mak ayah perempuan ini tak berapa berkenan. Dan wanita ini ada harta banyak. Meninggal dunia wanita ini selepas kurang setahun perkahwinan. Ini kisah benar. Kurang setahun perkahwinan, maka suami si mati, iaitu perempuan ini, dapat berapa? 1/2. 1/2 daripada harta si mati. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Orang yang baru masuk dalam keluarga kita, yang kita asalnya mula-mula tak berapa berkenan, tetapi dah ini pilihan anak kita. Zaman sekarang ni kadang-kadang kita terpaksa mengikut kemahuan, mengikut dah dia suka yang tu, selagi mana baik pada agama, terima sajalah. Kalau dulu-dulu mungkin tak, kita paksa, kau suka tak suka kahwin dengan dia. Sekarang ni mungkin boleh lagi buat macam tu dan mungkin tak boleh. Jadi nak pendekkan cerita, berlaku pertentangan emosi ibu kepada wanita ini. Kalau tuan-tuan, puan-puan berada di tempat ibu si mati, agak-agak nak bagi tak 1/2 harta kepada suaminya. Ini yang kita nak kena faham. Supaya kalau boleh setiap kita ada satu fail peribadi tentang faraid. Harta kita bila kita mati, siapa di kalangan ahli waris kita dan mereka dapat berapa setiap seorang. Supaya apa? Kita mudah membuat perancangan tentang harta kita. Perancangan bila kita tahu kalau aku mati nanti anak aku dapat banyak ni, anak angkat aku tak dapat rupanya. Tapi aku anggap dia macam anak sendiri. Macam mana nak buat? Ini perancangan harta. Bagi siap-siap hibah masa hidup atau buat wasiat. Sebab kita tahu bila kita mati dia tak dapat. Waktu kita hidup, anak-anak mungkin sibuk bekerja. Yang lelaki, semua anak lelaki, anak perempuan tak ada. Bila kita sakit, yang merawat kita, yang menjaga kita, biasanya siapa? Menantu kita, isteri kepada anak kita. Menantu dapat tak harta? Tidak, dia bukan ahli waris. Tetapi bila kita tahu dia tak dapat harta pusaka kita, kita kasih tak dengan dia, sayang dia. Sebab ketika kita sakit, dia yang merawat kita, dia yang menjaga kita, jaga makan pakai kita, maka kita nak bagi dia. Sama ada nak bagi dalam bentuk hibah ataupun bagi dalam bentuk wasiat. Sebab kita dah tahu. Bila tak tahu, ini yang akan berlaku pertentangan antara emosi dan juga syariat. Yang faham, tak apalah, dia akan dahulukan syariat. Yang tak faham macam mana? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup mati kita ini untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji siapa di kalangan kita yang baik amalannya. Sama ada kita nak mendahulukan syariat ataupun mendahulukan emosi. Jenuh nak pujuk mak ni, nak kata ini bukan bahagian mak.
Ini bukan bahagian mak, tapi bahagian abang long. Walaupun dia baru berkahwin, walaupun baru sehari, walaupun baru lepas akad nikah, aku terima nikahnya si Pulanah binti si Pulan dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah, pun meninggal dunia, dapat dia 1/2, bukan sikit, banyak. Maka oleh itu antara hikmah di sebalik Islam menuntut supaya segerakan urusan faraid, supaya kita dapat rancang harta kita. Kita dapat tahu siapa di kalangan ahli waris kita, yang mana dapat, yang mana tak dapat, berapa bahagian setiap seorang. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-19, masih lagi dalam bab hukum faraid. Muka surat 19. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan hukum faraid. Ini balasan bagi orang yang taat kepada perintah Allah dalam urusan faraid. Taat di sini perintah wajib. Perintah dalam hukum taklifi ada dua. Perintah yang lazim, mesti kena buat, iaitu wajib. Dan satu lagi perintah juga, tetapi tak wajib, sunat. Tak buat, tak berdosa, tetapi kalau buat dapat pahala. Tuntutan di sini berkait dengan hukum faraid adalah tuntutan wajib. Kerana itu Allah menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Taala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Macam tadilah, mendahulukan emosi berbanding dengan syariat, mendahulukan akal dia berbanding dengan syariat. Yang Allah dah tetapkan bagi suami, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi suami-suami 1/2 daripada harta isteri-isteri mereka, sekiranya mereka, yakni si mati, tidak ada anak. Ini perintah Allah. Tetapi bila berkait dengan emosi, berkait dengan akal, dahlah orang baru dalam family kita, tak berapa kenal, arwah anak kita ni punya lama mengumpul harta. Daripada mula habis belajar sampai dah berpuluh tahun, berbelas tahun kumpul harta, beratus-ratus ribu, tiba-tiba separuh dapat dekat orang luar. Ini emosi, sebab kita tak tahu. Kalau tahu, mungkin boleh buat perancangan awal semasa hidup kita. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut. Ayat ini ayat yang ke-13, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran surah An-Nisa berkait dengan ayat faraid. Suami berapa, anak berapa, ibu berapa, ayah berapa. Ayat yang ke-13 Allah memberi penekanan. Apa kata Allah? Tilka hududullah. Segala hukum yang tersebut, yakni anak yatim, faraid dan wasiat, adalah batas-batas syariat Allah. Dan setiap yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Kita lihat apa kata Allah dalam ayat yang ke-14, ayat selepasnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya, ini merujuk kepada apa? Kepada ayat berkaitan faraid tadi.
Siapa yang ingkar, yang derhaka dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghinakan. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, buku ini, kitab ini ada dua bahagian besar. Satu bahagian berkait tentang hukum fiqh, tentang fiqh faraid, dan satu bahagian berkait dengan pengiraan. Kita belajar faraid, saya tak mengharapkan tuan-tuan boleh pandai mengira. Tetapi kalau tuan-tuan bila belajar dan tahu mengira, itu lebih afdal. Tetapi tujuan utama saya dan juga sahabat-sahabat lain yang mengajarkan faraid, tujuan utama adalah supaya masyarakat faham tentang fiqh faraid. Masyarakat faham apa dia harta pusaka, apa hukum berkait dengan harta pusaka, apa dia harta pusaka, apa dia yang bukan harta pusaka. Kadang-kadang orang menganggap semua berkait dengan si mati, semua harta pusaka. Kadang-kadang orang mencampurkan harta yang haram, harta yang halal, semua dimasukkan dalam harta pusaka. Yang ini kita nak tahu supaya kita ada satu panduan. Panduan menurut syariah. Dalam bahasa mudahnya, patuh syariah. Setiap apa yang kita lakukan berkait tentang harta terutamanya, mestilah patuh kepada syariah. Dalam bab harta, Islam amat menitik beratkan. Hatta dalam urusan kita jumpa harta, kita jumpa duit, tak boleh terus guna. Setahun kita kena hebahkan, iklankan. Setahun iklankan tu, hari-hari bagi tahu dekat grup WhatsApp, dekat Facebook, siapa ada hilang duit sekian-sekian dekat tempat letak kereta masjid Sungai Lang Baru, jumpa dengan saya. Esok 2-3 hari iklan lagi, setahun. Tak ada yang tuntut, baru boleh guna. Sehari lepas guna, orang tu mengaku wajib bayar balik. Bukan jadi hak kita lagi. Orang tu mengaku, ji, saya yang punya ji. Saya memang ingat, memang duit saya yang jatuh waktu itu, tercicir. Wajib kita bayar balik. Belum jadi milik kita, tapi kita boleh guna. Nak kata dalam hak urusan harta yang masuk dalam poket kita, Islam sangat-sangat menitik beratkan. Termasuk juga dalam urusan faraid. Kerana kata ulama, orang yang mengambil hak waris lain dalam urusan faraid juga termasuk dalam perkara memakan harta secara batil. Na'udzubillah. Kita sedia maklum, merompak, mencuri, rasuah, salah guna kuasa. Tak apalah, itu jelas kita tahu. Itu makan harta secara batil. Dalam senyap-senyap kita tak perasan. Kita terambil hak orang lain dalam faraid. Juga termasuk dalam kategori memakan harta secara batil. Lebih menakutkan makan harta anak yatim. Harta tu sepatutnya diberikan kepada anak yatim, anak si mati. Tetapi kita sebagai abang kepada si mati atau adik-beradik sibuk nak ambil juga. Ini yang dikatakan mendahulukan akal daripada syariat. Yang kedua, hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris. Yang pertama tadi berkaitan tentang hukum menentukan faraid kepada ahli waris wajib, fardu ain. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah bergaduh adik-beradik baru nak rujuk dengan Al-Quran. Bukan. Tetapi pilihan yang pertama, hukum yang kedua, hukum berkait tentang mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris. Adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Kita belajar malam ni hukumnya fardu kifayah. Kita dah buat, yang lain tak payah.
Bukan tu maksudnya. Maksudnya gugur kefarduan kepada yang lain. Tapi kita dari kecil difahamkan macam tu fardu kifayah, sebahagian buat, yang lain tak payah. Gugur kewajipan, kefarduan yang lain bila ada orang yang belajar. Bab belajar, ya, fardu kifayah. Tetapi bab menentukan faraid, fardu ain kepada setiap ahli waris. Bagaimana dia nak buat kalau dia tak tahu? Bagaimana dia nak tentukan faraid kalau dia tak tahu siapa di kalangan orang yang terdekat dia belajar tentang faraid? Maka itu hukum belajar ini menjadi fardu, tetapi fardu kifayah. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Qala al-Imam Ghazali an ilmil mirathi ajma'atil ummatu ala annahu min furudil kifayati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan ilmu pusaka, yakni faraid, para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu yang fardu kifayah. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Ini konsep fardu kifayah. Sebahagian yang buat gugur kefarduan yang lain, tetapi kalau yang lain tu nak belajar juga menjadi sunat kepada golongan yang kemudian tadi. Kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Kerana apa? Nanti kita akan tahu. Antaranya, walaupun ilmu faraid, tetapi banyak berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Berkait dengan ilmu munakahan. Bagaimana yang dikatakan pasangan suami dan isteri yang berhak mendapat pusaka. Bagaimana anak yang dikatakan dengan sebab nasab menerima pusaka. Ini berkait dengan munakahan. Berkait dengan muamalat. Bagaimana harta yang si mati ini daripada KWSP-nya, daripada tabung hajinya, daripada insurannya, daripada soksonya. Berkait dengan apa lagi? Perubatan. Bagaimana anak dalam kandungan, adakah layak ataupun tidak? Bagaimana orang yang hilang akal, yang tak ada akal, adakah dapat berhak mendapat pusaka dan sebagainya? Semuanya ini berkait. Tak banyak, sedikit berkait dengan pelbagai cabang ilmu. Tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Berlaku tak? Banyak sangat berlaku. Banyak, tak payah jauh-jauh lah. Kalau dilihat, dikaji belah kita sendirilah, ada jumpa. Walaupun tak bergaduh teruk, tetapi dah tak jumpa bertahun-tahun pun termasuk jugalah. Raya dah tak datang jenguk. Lepas arwah mak, arwah ayah dah tak ada, dah tak jumpa adik-beradik. Sebab harta. Sebab tak faham tentang faraid. Masing-masing mendahulukan akal masing-masing. Aku yang sulung, aku patut, aku yang berhak menentukan siapa dapat, siapa tak dapat. Akal didahulukan daripada syariat. Aku yang berhak dapat, aku yang jaga arwah mak. Daripada arwah mak lumpuh 10 tahun aku jaga, aku patut dapat banyak. Banyak berlaku kes-kes begini. Bila kita tahu tentang faraid, maka kita boleh berikan hak kepada yang kita rasa berhak semasa kita hidup. Tapi bila kita tak tahu, anak-anak secara automatik wajib mengikut faraid dan pada ketika itu berlakunya perbalahan. Sebab masing-masing rasa berhak mendapat lebih. Terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya ialah galakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Hari ini kita lihat anak-anak kita yang masuk tadika, tak kiralah tadika pra ke, pasti ke dan sebagainya, boleh baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sebab kita ambil berat tentang tuntutan pelajari Al-Quran dan ajarkan. Di sekolah-sekolah banyak guru-guru mengajarkan Al-Quran. Bahkan anak-anak yang tadika ada yang dah hafal Al-Quran, surah-surah yang panjang, surah Sajadah, surah Muluk dan sebagainya. Hafal mengikut tajwid. Tuntutan yang sama dalam hadis ini, Nabi tuntut supaya kita pelajari faraid dan ajarkannya. Hari ini kalau kita tanya di kalangan 50 atau 100 orang dewasa tentang faraid, agak-agak berapa orang boleh jawab? Tuntutan yang sama dalam hadis ini, Nabi tuntut belajar dan ajarkan. Tetapi Al-Quran, anak-anak kita yang kecil faham dah, tahu dah dia mana panjang, mana pendek, mana dengungnya, mana tempat berhentinya. Tetapi tentang faraid, krik. Sebab sensitif, Ustaz. Sensitif buat harta ni. Kubur merah lagi sibuk cerita tentang harta. Kita bukan cerita tentang harta, kita cerita tentang faraid, hukum dari Allah. Yang ni nak bagi faham dekat masyarakat. Bila sebut tentang faraid, bukan faraid terus berlaku kematian, bukan terus faraid. Faraid tempat yang kelima. Sebelum faraid ada 4 perkara wajib yang perlu waris laksanakan terlebih dahulu. Jangan ingat bila mati terus faraid, tidak. Apa yang pertama? Urusan jenazah si mati. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Yang ketiga, hutang si mati dengan manusia. Yang keempat, wasiat si mati jika ada. Yang kelima, barulah faraid. Ada baki, adalah faraid. Tak ada baki, meloponglah. Kalau yang faham, faham. Yang tak faham, mati saja, terus ambil harta. Yang ini yang menyebabkan fitnah dan persepsi buruk di kalangan masyarakat. Itu yang timbul kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Sebab berlaku kes-kes macam ni. Tapi kalau dia faham tuntutan faraid ini, bagaimana caranya, pelaksanaannya, tingkatnya yang keberapa, maka tak timbul lagi. Saya rasa aman. Hari kematian pun dah boleh bincang tentang faraid kalau waris-waris faham tentang faraid. Alung angah semua kita kumpul. Arwah ayah dah tak ada, arwah mak dah tak ada. Sekarang kita ada 4 adik-beradik, 2 lelaki, 2 perempuan. Tak ada waris lagi dah, arwah mak, arwah ayah. Kita punya bahagian, alung banyak ni, angah banyak ni, adik-adik banyak ni. Dah selesai. Ini yang tuntutan disegerakan dalam Islam. Segerakan, menentukan. Menentukan itulah yang menjadi wajib. Kerana itu kalau kita nak takharuj ataupun mengambil pembahagian selain daripada faraid, sama ada nak sama rata, muafakat, boleh dengan 3 syarat. Salah satunya adalah dengan tahu dahulu berapa bahagian masing-masing ahli waris yang berhak mengikut kiraan faraid. Dia tahu dulu berapa bahagian dia. Sebab itu adalah wajib ditentukan. Bukan wajib terus bahagi, tak. Bila sebut faraid, bukan bila meninggal dunia terus kumpulkan dekat tengah-tengah, inilah geran tanah arwah ayah, inilah geran kereta, inilah bla 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 dan sebagainya. Bukan tu tujuannya. Yang dituntut segera itu untuk diterangkan bahagian alung ada 1/6 contoh, bahagian angah ada 1/6, bahagian adik perempuan 1/12 contoh. Supaya lepas daripada itu, sama ada nak bahagi sama rata atau tidak, terpulang. Sebab masing-masing dah tahu berapa bahagian masing-masing. Dan antara hikmah lagi, harta yang mungkin belum selesai dibahagikan sebab kita faham prosesnya mengambil masa. Tanah
Tanah nak ditukar nama kepada waris bukan sedikit masa, bukan seminggu dua selesai, tidak. Boleh jadi tahun baru selesai. Berurusan di unit pusaka kecil, bukan sikit masa. Tetapi sepanjang tempoh itu ada tak hasil daripada tanah tadi? Ada. Dekat situ kita tahu bahagian alung tadi berapa, bahagian angah tadi berapa, bahagian adik tadi berapa, bagi siap-siap. Ini antara hikmah kenapa kita kena tahu segera. Islam menuntut supaya segera dalam urusan menentukan faraid. Sesungguhnya kata Nabi, aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan ilmu akan hilang dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Berlaku tak? Berlaku sekarang. Walaupun kita boleh buat urusan faraid, kita boleh minta sijil faraid daripada mahkamah syariah, tetapi bila keluar sijil faraid, belum mesti lagi waris ikut. Boleh jadi tak ikut sebab tak faham tentang kewajipan. Kalau nak takharuj boleh, tak faham tentang syarat. Kau suka tak suka, setuju tak suka, ini keputusan alung sebagai anak yang paling sulung, paling tua. Banyak berlaku, banyak berlaku. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas fa inni mru'un maqbudun wa inna hadzal ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifathnani fil faridati fala yajidani may yaqdiya fiha. Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, kata Nabi. Dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang, yakni dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut dan timbulnya fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah, sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Alhamdulillah, sekarang ini kalau tuan-tuan lihat di TV Al-Hijrah, ada slot berkaitan tentang faraid. Ada yang disampaikan oleh penulis kitab ini sendiri, Ustaz Hilmi Hanis, masuk dalam TV Al-Hijrah. Beliau merupakan timbalan pengurusi Du'ah Faraid Malaysia. Pengurusinya Ustaz Husairi, sama juga ngaji Mesir juga. Ini antara kitab Ustaz Muhammad Husairi bin Saleh, yang ni Presiden Da'i Faraid Malaysia, Du'ah Faraid Malaysia. Mereka ini advance, maksudnya banyak membuat bengkel-bengkel dan sebagainya, sepenuh masa menumpukan perhatian dalam urusan dakwah faraid di seluruh Malaysia. Baru-baru ni Ustaz Husairi pergi ke Sabah, dijemput oleh Majlis Ugama Islam Sabah untuk menerangkan tentang faraid, tentang pusaka. Alhamdulillah, masyarakat dah mula celik, dah mula nampak kepentingan faraid ini. Sebab inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Allah menjadikan kita ini, manusia ini, bukan dengan kesempurnaan akal. Terbatas akal kita. Kita tak tahu di kalangan ahli waris kita siapa yang lebih berhak mendapat banyak. Tak tercapai akal kita nak fikir sampai tahap macam tu.
nak menunjukkan bahawasanya kita ini adalah hamba yang cukup lemah. Sehingga kan Allah yang menentukan langsung dalam Al-Quran, ayah berapa, ibu berapa. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu. Perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada dua keadaan. Yang pertama, keadaan hidup, yakni berkait dengan salat, zakat dan sebagainya. Yang kedua, keadaan mati, berkait dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Jadi setengah ulama menafsirkan hadis ini apa yang dimaksudkan dengan setengah daripada ilmu. Kenapa faraid ini, ilmu faraid ini kata Nabi setengah daripada ilmu, maknanya besar. Kerana ulama menafsirkan hidup kita ini ada dua, iaitu semasa kita hidup berkait dengan solat, zakat dan sebagainya, muamalat kita, ilmu berkait semasa kita hidup. Dan satu lagi ilmu yang berkait dengan kita bila kita dah mati nanti, iaitu faraid, berkait dengan pusaka, wasiat dan sebagainya. Yang kedua, galakan daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berhenti sampai jam berapa? 9, boleh ya? Galakan daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berkata, ta'allamul sunnah wal faraidha wal lahna kama ta'allamunal Quran. Pelajarilah ilmu as-sunnah, faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Pada tahun ke-18 Hijrah, Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu telah pergi ke negeri Syam untuk mengajar ilmu faraid kepada penduduk di sana. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid. Disebabkan ilmu faraid ini amat penting, maka ulama-ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarinya. Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini, seperti kaedah jadual segitiga oleh Syekh Nabil Kamaluddin, kaedah matan syair Arjuzah oleh Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani, matan syair Ar-Rahabiyah oleh Syekh Muhammad bin Ali, matan syair Al-Maisurah oleh Syekh Salah Al-Ja'fari, matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad, kaedah Syajaratul Mirath oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Syah, kaedah Fajar oleh penyusun sendiri dan kaedah-kaedah yang lain. Al-Ustaz Jabal Alam Syah merupakan guru saya dalam bab faraid dan beliau telah meninggal dunia pada tarikh 2 Mei 2021. Sama-sama kita sedekahkan Fatihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Almarhum mencipta satu kaedah yang diberi nama syajarah miras, pokok faraid. Dan kaedah ini dapat memudahkan kami waktu itu di Mesir, campur ada daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, jadi anak murid beliau, untuk mudah memahami berkait tentang faraid, siapa waris, berapa bahagian dan sebagainya. Kalau ikut kaedah orang Arab nak menguasai sesuatu ilmu lebih kepada kaedah syair, hafal syair, matan syair. Tetapi kita orang Melayu ni dalam bahasa Arab, nak hafal yang Melayu pun kadang-kadang sangkut-sangkut, tak lepas. Jadi almarhum mencipta satu kaedah yang diberi nama syajarah miras. Yang ini saya nak tunjuk dengan tuan-tuan. Ini antara syajarah ataupun lakaran yang beliau cipta dan diajarkan kepada kami supaya mudah untuk kita tahu siapa yang dikatakan ahli waris. Di kalangan lelaki 15 orang, di kalangan perempuan 10 orang.
Dan setiap satu-satu ini kita tahu contoh suami berapa keadaannya, 2, 1/2, 1/4. Bila dapat 1/2? Ketika si mati, isteri ada anak, tak ada anak, 1/4 bila waktunya. Begitu juga dengan hal-hal waris yang lain. Ayah dapat berapa? 1/6. Bila mana? Ada sebab-sebabnya. 1/6 bersama dengan asabah. Bila mana keadaannya? Dapat asabah. Setiap satu waris ini tak ada satu pun yang dapat kekal. Maknanya keadaan contoh tadi bagi ibu boleh jadi dapat 1/6, boleh jadi dapat 1/3, boleh jadi dapat 1/3 daripada baki. Dan kesemuanya ini ada sebab-sebab tertentunya yang mana akan berkait dengan satu bab yang paling besar dalam ilmu faraid, iaitu bab al-hajbu, penghalang. Dan dalam bab ini kata ulama, barang siapa yang tidak menguasai bab al-hajbu, penghalang dalam ilmu faraid, haram bagi dia untuk menentukan siapa waris dapat sekian. Sebab di kalangan ahli waris ini 25 orang ini tak semua orang dapat. Ada yang terhalang. Ada yang terhalang langsung tak dapat 1 sen pun. Ada yang terhalang daripada banyak sepatutnya dapat tapi jadi sikit. Yang ini berkait dengan satu bab nanti kita akan jumpa dalam bab al-hajbu. Sahabat yang mahir ilmu faraid, sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini sirah, berkait dengan sirah siapa di kalangan sahabat yang paling mahir dalam bab faraid, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afradukum Zaidu bin Thabit. Daripada Abi Qibalah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan kamu yang terlebih pandai. Maksudnya terlebih, yang lain pandai juga. Sahabat-sahabat yang lain pandai bab faraid, tetapi terlebih pandai, paling tip top. Tak ada yang boleh challenge dia lagi dah. Bahkan kalau ada ulama kata kau dah jumpa Zaid dah, apa jawapan dia? Jawapannya sekian-sekian. Okey, kalau macam tu guna jawapan dia. Jawapan aku salah. Nak kata dia mempercayai jawapan daripada Zaid bin Thabit kerana Nabi memuji. Nabi mengatakan di kalangan sahabat-sahabat yang terlebih pandai adalah Zaid bin Thabit. Baginda SAW memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah, Syam. Beliau berkata, barang siapa ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan sebelum kita tutup? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Ya, ada, Ji. Saya jawab secara umum boleh ya? Okey.
Ki Haji ni bertanya, arwah ayahnya dulu ada harta di Indonesia dan diberikan kepada adiknya, iaitu makcik kepada Haji tadilah. Jadi termasuk waris ataupun tidak, berkait dengan faraid ataupun tidak? Tidak, kerana itu adalah hibah, pemberian arwah ayahnya kepada adiknya semasa hidup. Bila harta yang kita berikan semasa hidup kepada sesiapa sahaja, tak kira nilai berapa, harus. Kita boleh bagi semua harta kita dekat siapa saja, boleh, harus. Dan bila kita mati, harta tadi tak termasuk dalam harta faraid. Isunya sekarang, bila arwah ayahnya meninggal dunia, waktu itu mereka mungkin tak faham tentang faraid, jadi bagi sama rata di kalangan anak-anak, adik-beradik lah. Tapi kisah ini 20 tahun yang lepas. Sekarang baru tahu kena ikut faraid, dan baru teringat yang makcik tadi ni, adik kepada arwah ayah, adakah termasuk dalam ahli waris ataupun tidak. Itu nanti panjang lagi, kita akan jumpa, tapi tak apa saya jawab. Makcik tadi tak termasuk sebagai ahli waris. Kerana apa? Kerana dia terhalang mahjubah dengan sebab adanya anak-anak dari si mati. Sebab tu kalau di kalangan 25 orang ahli waris, 15 lelaki, 10 perempuan, kalau terkumpul semuanya, yang berhak dapat 5 orang sahaja. Siapa? Ayah si mati, ibu si mati, pasangan si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati. Adik-beradik mahjub, mahjub hirman, tak dapat langsung, bukan mahjub nuqsan. Mahjub ada dua, nuqsan daripada banyak jadi sikit. Tetapi yang ini mahjub hirman, tak dapat langsung. Jadi yang itu selesai. Maknanya yang dapat di kalangan adik-beradik ini dah betul dah. Tak terlepas pandang dengan makcik tadi, sebab dia bukan ahli waris. Sekarang isunya bagaimana Ustaz? Dah bagi sama rata ni. Okey. Kata Syekh Said Saltut, guru kepada sahabat saya Ustaz Harul Nizam bin Mat Husin, salah seorang daripada ahli jawatan kuasa Darul Ifta, Jabatan Mufti Negara Mesir, Jabatan Mufti Mesir, Darul Ifta. Syekh Said Saltut merupakan ahli jawatan kuasa dalam Darul Ifta tadi, Jabatan Mufti Mesir. Dia merespon apa hukum harta yang kita dapat daripada hasil pembahagian yang tidak patuh syariah. Maksudnya tidak mengikut kaedah faraid. Sama ada dapat secara pembahagian faraid ataupun taharuj dengan 3 syarat. Yang ini dikatakan taharuj, tetapi tak cukup syarat, iaitu tak tahu dahulu berapa bahagian masing-masing sebelum bagi sama rata. Ini syarat yang biasa orang terlepas pandang, sedangkan itu yang menjadi kewajipan kepada setiap waris. Apa kata Syekh? Sekiranya waris tahu, yang sekarang ini tahu, harta yang dia dapat daripada mak atau ayahnya tidak mengikut kaedah faraid, wajib pulangkan kepada ahli waris yang sepatutnya. Kalau tahu. Kalau tak tahu Ustaz, macam mana Ustaz? Lama sangat Ustaz, 20 tahun yang lepas dah. Serah pada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ada usaha, cuba cari dulu. Ingat balik, dulu aku dapat harta ni, waktu itu adik-beradik berapa orang? 4 orang contoh. 2 lelaki, 2 perempuan. Ada 6 ekar tanah, masing-masing dapat sama rata, seorang 1,5 ekar. Sepatutnya yang lelaki dapat 2 ekar, 2 ekar, 2 ekar. Yang perempuan 1 ekar, 1 ekar. Ini nak bagi gambaran mudah, faham. Tetapi dibagi sama rata, seorang 1,5 ekar. Maka yang mendapat lebih tadi, dia tahu dia dapat tadi tak mengikut kaedah takharuj tadi, wajib dia pulangkan 1/2 ekar dia tadi, yang perempuan ni, kepada adik-beradik yang lelaki. Kalau dia masih ingat dan tahu. Kalau tak tahu, serah bulat-bulat pada Allah. Mudah-mudahan apa yang berlaku terdahulu diampunkan oleh Allah, terangkat kerana tidak tahu. Rafa'al qalam ala salasah illa salasah. Terangkat kalam ini melainkan kepada 3 golongan.
termasuk orang yang tak tahu, orang yang tidur, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila. Dan waktu itu kita tak tahu, mudah-mudahan terangkat. Tapi cara penyelesaiannya, kalau tahu, pulang balik. Kalau tahu dan ingat, pulang balik kepada waris yang sepatutnya. Siapa yang nak kena pulang? Terutama kepada waris yang perempuan. Waris lelaki tak ada masalah, sebab bahagian dia asalnya banyak, jadi sikit. Tetapi yang dapat sepatutnya sikit, jadi banyak. Yang banyak tu dia kena pulangkan. Atau dia minta izin kepada yang lelaki. Bang, sepatutnya dulu saya dapat sikit, tapi dulu sebab kita tak faham, tak tahu, kita bagi sama rata, saya dapat banyak. Yang banyak ni macam mana bang? Boleh tak saya nak ambil, halalkan, sebab dah terguna. Abang kata, tak apalah dik, abang halalkan. Selesai masalah. Yang penting kita tahu dan kita memberi hak atau menyerahkan hak atau menebus hak jika itu hak kita. Kalau dia kata tak apalah dik, kalau dulu nilainya banyak, adik bagi RM100 cukuplah, cukup syaratnya. Adik bagi RM100 cukuplah untuk abang lepaskan hak abang yang dulu setengah ekar tadi kepada adik. Dah selesai. Yang penting urusan tadi selesai di dunia. Jangan sampai terbawa di akhirat, sebab semuanya itu akan dihisap nanti. Wallahu a'lam. Dah, tak ada apa dah ya. Sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Bulan puasa ada Ustaz ya? Ada insya-Allah. Tapi kita ambil pendek lah, tak panjang macam ni. Nanti nak more lagi. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hadir tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.